Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalam ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa nasarahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fadil pengurusi majlis, datang kuasa penganjur, muslimin muslimat, sesedari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertamanya kita panjatkan rasa syukur pada Allah Taala. Jadi kalimah syukur ni setiap kali mula kuliah akan dengarlah kalimah syukur kan. Tapi walaupun selalu disebut, jom gibaklah. Sebabnya apa tu, syukur ni sebenarnya dia merupakan syarat utama untuk Allah nak tambah apa-apa dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Kalau Allah sekadar nak tambah, Allah boleh tambah. Orang tak sembahyang, Allah boleh tambah rezeki dia, Allah boleh tambah segala-galanya. Tapi penambahan Allah tadi tidak mendekatkan kita dengan Allah. Nak boleh penambahan yang dekat dengan Allah tadi, dia mesti berasaskan kepada asyukru, syukur. Jadi kita syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi pilih kita untuk dapat nak buat baik. Itu benda penting. Sebab nak buat baik ni, dia bukan atas diri kita semata-mata. Bila kita boleh buat baik, kaitannya adalah adanya taufik dan hidayah Allah. Ini saya sebut selalu dah, tiap-tiap bulan saya sebut. Jadi kenapa kita kena faham kebaikan yang kita buat tadi bukan semata-mata diri kita, tetapi ialah kekuatan yang Allah bagi dan bimbingan Allah bawa sehingga kita boleh buat baik. Sebab tu bila kita boleh buat baik, kita jangan anggap dia kecil. Ya? Sebab bila kita boleh buat baik, tanda yang paling kita nak tahu, tu tanda Allah nak masukkan kita dalam syurga. Ingat, bila kita buat baik, sekecil mana pun pada pandangan kita, sebenarnya itu tanda Allah nak masukkan kita dalam syurga. Kenapa? Sebab seorang sahabat tanya Nabi, apa tanda ahli syurga? Nabi kata, ahli syurga ni Allah bagi mudah dia buat baik. Dan dalam masa yang sama, Allah susahkan buat jahat. Jadi senang je kita nak buat baik kan. Jadi bila kesenangan nak buat baik, dia akan beri implikasi susah buat jahat. Takkan ada manusia senang buat baik, senang buat jahat. Tidak ada. Bila dia senang buat baik, insya-Allah dia susah buat jahat. Tapi kalau dia senang buat jahat, dia susah buat baik. Nampak baik tapi tetap tak baik. Dengan niatnya, tak? Contohnya kita nampak dia bagi seseorang, dia bagi, kita bagi. Nampak orang mudah bagi derma kan. Tapi kita tak tahu daripada apa yang terkandung dalam hati dia. Kenapa dia bagi, kan? Jadi kerana itu, setiap kali kita boleh buat baik, benda tu adalah besar. Sebab Allah nak bawa kita ke syurga. Jadi bila Allah dah dorong kita buat baik, kita kena jagalah dorongan ni. Jangan rosakkan dorongan yang Allah buat ini dengan riya, dengan sum'ah, dengan ujub yang boleh merosakkan amalan kita. Baik. Jadi tajuk yang kita bagi ni, nah, tajuk tu gempah dah. Ada, padahal tak ada apa lah. Standard je. Ada. Jadi tajuk dia pertama, kita jangan gibah. Bila sebut gibah-gibah ni, ialah benda yang biasanya berulang. Mana ada perkara baru yang gibah tak ada. Nah, benda gibah ni benda yang selalu dah. Ada, benda yang kita kena buat sokmo-sokmo, maka dia akan lahir satu benda nama dia jemu. Ada, boring, lemah semangat, apa benda lah yang bersangkutan dengannya. Itu yang pertama. Yang kedua nama dia kipidak dah. Kipidak tu, tuan-tuan sekalian, susah macam karipak. Tuan-tuan sekalian. Maknanya kita kena move tadi. Nah, kena move. Jadi nak boleh move ni tuan-tuan sekalian, dia mesti ada motivasi dia.
Maka tak mungkin tuan-tuan sekalian kita boleh move dalam apa perkara yang kita buat. Ya tak? Kalau sekiranya kita tidak buat dengan kefahaman. Baik. Saya nak jalinkan dua tajuk ni susah, nak ulas satu-satu tak cukup ya. Nak jalinkan susah pula. Ya? Tapi tak apalah. Jadi, kenapa mesti rasa jemu dan kenapa tak boleh move? Dia ada kaitan tu. Kenapa kita rasa jemu? Kerana benda tu berulang-ulang buat. Nah, dan kenapa kita tak boleh move? Kerana kita tak faham kenapa kita mesti buat. Maka nak menghilangkan kebosanan dan nak memberi motivasi untuk kita terus maju ke hadapan, syarat pertama sekali, apa yang kita buat, kita kena faham. Kita kena faham. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kepahaman ini dia mesti lahir daripada ilmu. Tak mungkin. Sebab untuk nak jadi faham, mesti ada ilmu. Walaupun tak semua yang ada ilmu, faham. Ya? Untuk nak faham, dia mesti ada ilmu. Tapi tak semua orang berilmu itu faham. Sebagai contoh kita ambil. Iblis tahu dah Allah tu Tuhan dia. Tahu kan? Iblis tahu. Sebab tu dia selut ke Firaun. Dia kata wahai on, dia kata on. Dia Firaun lah. Nama ringkas dah. Kita kan selalu nama ringkas-ringkas. Amir jadi meh, dah. Saipul jadi pul. Jadi tuan-tuan sekalian. Jadi kata dia setan on. Firaun lah. Dia selut kepada Firaun sebab aku sendiri tak berani mengaku Tuhan. Firaun boleh mengaku ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan yang paling tinggi. Mengaku. Setan tak berani mengaku Tuhan. Firaun hebat pada setan sebenarnya. Ada. Jadi itu Firaun kalau maha Firaun berat lagi. Mana berat pada Firaun hak sedia dia. Jadi tuan-tuan sekalian, saya nak menyebut di sini ya, Firaun tadi ni dan setan tadi ni, dia tahu bahawa Tuhan dia ialah Allah. Dia tahu. Dia tahu. Tetapi dia tak faham apa sifat Tuhan dan apa sifat hamba. Jadi dengan sebab itulah setan tadi lawan Allah. Lawan Allah itu berpunca daripada apa yang Allah bagi kat dia. Sebab tu iblis dia dibuang dalam syurga, dari syurga sebab apa? Sebab jahil kan? Bukan sebab jahil. Dia tahu. Dia tahu. Cuma dia apa dia? Aba wastakbara. Dua sifat dia. Pertama dia enggan, kedua dia sombong. Bukan sebab tak tahu. Jadi iblis tadi terkeluar daripada syurga bukan kerana tidak ada ilmu. Tapi kerana tak faham. Ini dia. Kalau dia faham, dia takkan engkar perintah Tuhan. Kalau dia faham Allah tu buat dia daripada api, buat dia Adam daripada tanah kan. Jangan pedulilah kau buat pada apa. Allah suruh tunduk Adam, tunduklah. Itu kalau kau faham. Tapi kerana dia cuma ada ilmu, dia tak faham, akhirnya dia lawan balik Allah Ta'ala tadi. Ada. Jadi sebab itu saya nak sebut dia awal tadi. Kenapa kita tak boleh move? Kenapa kita mudah gibah? Sebab kita tak faham. Nah, contohlah tuan-tuan sekalian, contohlah. Ni kelas ilmu, kita ambil kelas ilmu dah. Seminggu 2 kali, Isnin Khamis dah. Ada. Jadi kadang-kadang timbul gibah kau dah. Asyik-asyik kena sindir je dah, penceramah nyindir-nyindir. Boring lah. Sebab apa? Sebab kita anggap sindiran itu datang daripada orang. Tapi kalau kita anggap sebagaimana Imam Ghazali kata, bila ada orang menegur kamu, jangan anggap dia datang daripada makhluk, tapi dia datang teguran Allah. Kalau Allah tegur kau daripada langit, kau pengsan. Mamat bin Dorah. Mari pada langit, lari dah. Datang pada ustaz pun lari. Teguran daripada ustaz pun kau lari. Kalau bunyi suara saja. Anak Cina makan pengat lah. Sendiri mau. Jadi begitu betul. Jadi begitu keadaan dia. Jadi kita kena fahamlah. Jadi kita memang akan gibah, ceramah je sindir gitu dah. Kalau kita faham bahawa sindiran itu mari pada Allah.
Padahal ustaz ni bukan tahu apa perangai seorang-seorang. Aku tak tahu apa benda dah. Nampak muka macam ustazah. Mana tahu pun kita sepak laki. Tak ada siapa. Tak ada siapa yang tahu. Tapi pagi tu, kuliah pagi ni, ada ustaz sebut jangan sepak laki. Ustaz ni macam tahu je kan. Dia tak tahu pun sebab orang sepak laki kau apa. Tapi sebab itu teguran daripada Allah. Allah ilhamkan pada guru-guru ni, ustaz-ustazah ni, untuk nak tegur kita. Tuan-tuan sekalian kena ingat, 3 manusia yang kita kena ambil teguran ni. Sebab tak ada kepentingan apa-apa. Pertama, mak bapak kita. Mak bapak kita tegur, tidak ada kepentingan apa-apa. Melainkan nak jadi kita baik. Tak ada mak yang tolak anak ke neraka. Tak ada mak tolak anak ke dalam lubang. Tidak ada. Ada. Jadi, ambil teguran mak tadi ni. Ya? Baik. Yang keduanya, menegur adalah suami ataupun pasangan kita. Tidak ada pasangan nak tengok pasangannya jatuh. Kita nak tak tengok suami isteri kita rosak. Kita nak tak suami kita rosak. Tak. Sebab tu teguran bila datang daripada pasangan kita, tolong hargai pasangan. Walaupun pedih, memanglah pedih tuan-tuan sekalian. Tak? Sebab tu jangan buat salah. Tidak melakukan salah jauh lebih baik daripada bersalah lalu ditegur oleh orang. Bila kita tegur, awak ni aku kan tak terima teguran kau, tapi kau hikmahlah sikit. Masa kau buat jahat, kau tak hikmah. Bila nak negur kau, hikmah. Kau dah faham. Betul Jadi maknanya, itu golongan yang kedua. Apa dia? Pasangan kita tegur. Bila pasangan kita tegur, tak ada pasangan nak melihat pasangannya jadi rosak. Suami tak nak tengok isteri dia rosak. Begitu juga isteri tak nak tengok suami dia rosak. Tak nak. Yang ketiga ialah guru-guru. Apa kepentingan saya? Tak? Lebih baik saya tak tegur tuan-tuan tak? Saya buat lawak ya sini. Dia bagus kan? Orang pun suka dengar. Ini nyindir. Tak bengkak hati ni. Tapi apa saya dapat? Nah, kalau sekadar ceramah nak suruh orang suka, kita tak asal sentuh orang. Macam setengah orang kata kan, ni penceramah ni ngata kat orang. Memang penceramah ngata kat orang. Tentu kau nak ngata ke siapa? Takkan ceramah depan orang tegur apa tu Doraemon. Doraemon tak jahat macam orang. Dia cuma buat hadiah je. Celup keluar. Jadi dia lebih baik daripada Pokemon ya. Jadi saya nak sebut di sini. Itulah dia menegur, dia tak tahu pun tapi Allah ilhamkan. Ustaz Kamal hari ni kau sebut benda ni. Mungkin ada di kalangan kita yang pagi tadi, malam tadi, kemarin dulu ada buat benda, aku salah. Jangan tengok datang pada mulut kita. Datang daripada Allah. Allah yang tegur kita. Jadi bila ini kita faham, tak ada masalah. Kita tak akan give up datang kelas ilmu. Walaupun kadang-kadang seolah-olah guru kita tu, penceramah tu, ustaz-ustazah tu macam sindir kita. Nah, tuan-tuan sekalian. Jadi itulah keadaannya supaya tak give up dan kita terus move sebab kita akan baiki. Betul kata Imam Ghazali. Kita ingat kata Imam Ghazali. Apa dia kata? Berhati-hati terhadap pujian dan bersyukur di atas kejian. Betul dia sebut. Bila kita kena keji, tuan-tuan sekalian, kita syukurlah. Sebab apa? Kena syukur. Sebab apa kena syukur? Sebab kalau yang dikeji itu fitnah, kamu dapat pahala. Kalau yang dikeji itu memang perbuatan kita sungguh, kita boleh berubah. Tetapi hati-hati dengan pujian. Sebab apa? Biasanya tuan-tuan sekalian, memuji ni bukan sebenarnya datang ikhlas. Aku ikhlas puji kau. Tak ikhlas. Tapi tuan-tuan sekalian, bila puji kita boleh petikai. Kenapa kau puji kan? Masa aku duduk atas, kau puji kau-kau aku kan? Semuanya aku buat betul. Aku kata gagak putih pun. Betul, memang betul. Gagak putih. Ya? Tapi bila kita hilang jawatan, yang kita buat baik pun orang tak puji. Sebab Imam Ghazali kata hati-hati dengan pujian. Tapi bila orang keji, tak apa, syukur. Kalau kejian itu salah, kita dapat pahala. Sebab tu tuan-tuan Nabi cerita dalam hadis, akan ada di hari kiamat besok, kita terkejut dengan pahala kita. Terkejut. Hebat pahala kita. Kita bertanya, ni pahala benda aku tak pernah buat benda ni. Malaikat kata,
Pahala ini datang daripada orang yang mengeji kamu. Allah bagi pahala. Dan kalau yang dikeji itu memang betul kita, memang kita rajin nyepak laki kita. Nyepak. Terus ni. Maka kita boleh. Apa Ustaz bagi contoh berat sangat ya tak? Bagilah contoh-contoh lain dah tak? Jadi kalau aku bagi contoh berat, dalam kau buat berat lagi. Jadi maknanya kalau memang kita buat, kita akan insya tak patut aku teruskan kejahatan ini. Jadi kerana itu saya nak letak syarat yang pertama untuk mengelakkan kita jadi ghibah, untuk meneruskan kita buat sesuatu kebaikan terus semua adalah dengan kita faham kenapa kita buat. Kenapa kita buat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita balik rumah, kita tak dengar-dengar ceramah. Dan kadang-kadang dalam seminggu, kita langsung tak pernah duduk dalam majlis ilmu. Sedangkan Nabi kita 40 hari kamu tak duduk dalam majlis ilmu, Allah akan letakkan satu titik di dalam hati kamu. Titik hitam. Dan majlis ilmu ini tidak termasuk khutbah Jumaat. Orang lelaki tak apa Ustaz, seminggu sekali tengok. Belum tentu kau dengar. Dia sama naik Assalamualaikum, dia pun Assalamualaikum. Wassalam, dia pun Wassalam. Belum tentu dengar. Nah, jadi maksud 40 hari berturut-turut tadi tak ada kelas ilmu ialah selain daripada khutbah. Alhamdulillah paling-paling Isnin Khamis tuan-tuan ada. Allah buat. Jadi kalau ini kita faham, kita akan datang. Sibuk macam mana pun, kita akan datang. Walaupun untuk 5-10 minit. Datang juga. Lepas makan apa. Kita kan tak boleh lapor kan. Gastrik. Gas entry. Korang kan cari gali hash. Jadi, kita datang. Sebab apa? Paling tidak pun bila datang majlis ilmu, dua perkara kita akan dapat. Pertama, doa malaikat. Yang kedua ialah redha daripada Allah. Dua benda yang amat penting. Saya dah sebut dah tentang doa malaikat. Doa kan? Allahumma ighfir lahum warhamhum. Malaikat dia tak doa banyak-banyak. Dia doa dua ni. Sebab dua benda ni yang kita masuk syurga. Kita takkan masuk syurga kalau ada dosa. Malaikat doakan kita ampun dosa. Dah tu dah tak ada dosa, nak masuk syurga macam mana? Tak masuk syurga tanpa rahmat. Sebab itu warhamhum tadi. Ada. Sebab itu bila kita pergi sembahyang mayat, doa bagi mayat, dua je. Allah maghfir lahu warhamhu. Dua je. Yang lain tu, kita nak sebut pun tak apa, tetapi memadai dengan dua dah cukup dah. Dah melebihi, rukun. Allah maghfir lahu, atau apalah, warhamhu, dua. Tapi kalau Allah maghfir lahu saja, tak memadai. Dia mesti diikuti ampun dan rahmat. Sebab manusia akan masuk syurga dengan dua perkara. Tanpa dosa dan dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama, untuk mengelakkan ghibah dan untuk memberikan semangat untuk kita move ke depan dalam amalan kita. Itu yang pertama. Yang keduanya, untuk mengelakkan, saya gabungkan dua ya. Untuk mengelakkan kita jadi ghibah, boring, jemu, dan untuk memastikan kita boleh berterusan dalam berbuat baik, ingat tuan-tuan sekalian, bahawa sekecil mana pun kebaikan kita buat, Allah memudahkan kita jalan ke syurga. Saya sebut di mukadimah tadi. Dalam satu hadis Nabi kata, ya, apabila kamu memudahkan urusan orang lain di dunia, Allah akan mudahkan urusan kamu di akhirat. Sedangkan akhirat, tuan-tuan sekalian, tak ada orang yang boleh bagi senang amalan melainkan amalan kita di dunia saja. Maka kita fikirlah. Jadi setiap kita ni kena mikir nak buat baik. Kalau kita sibuk nak fikir buat baik, kita takkan fikir nak buat jahat. Cuba kita tengok orang buat jahat. Ada dia fikir nak buat baik? Hari-hari dia fikir, aku nak buat jahat macam mana. Bila dia fikir sibuk nak buat jahat, dia takkan fikir nak buat baik. Kalau kita sibuk nak fikir buat baik, kita tak ada masa nak fikir buat jahat. Apa kita nak buat? Buat baik. Yang Allah Ta'ala sebut, fastabiqul khairat. Berlumba-lumba buat baik. Buat baik, berlumba-lumba. Jadi, bila kita faham ini, setiap kebaikan yang kita buat, dia akan membabitkan orang. Tuan-tuan, betul tak tuan-tuan? Mana ada kebaikan? Dia akan membabitkan makhluk Allah. Apa kebaikan dia akan membabitkan makhluk? Contohlah kita ambil, tuan-tuan sekalian. Kita tanam pokok. Ambil semangat Olimpik Rio. Semua peserta tanam benih. Nah,
Tapi engkau boleh menyejukkan alam dengan benar. Tapi engkau menyakitkan mata. Kau tengok 3 meter papak anjat. Kita nak tengok sukan, terpaksa tengok betik dia. Jadi mata kita jadi hilang oksigen. Nah, jadi terkenal Jadi maknanya nak sebut, bahawa bila kita buat tanam pokok tadi, kita tak ada apa-apa kan? Kita memberi banyak oksigen kepada makhluk dan memberi karbon dioksida kepada makhluk. Kita tak nampak apa-apa. Sebab itu bila kita tanam pokok tadi ni, kita bismillahirrahmanirrahim. Setiap amalan kita dengan niat. Tapi tak semua amalan itu kita akan nak niat. Jenuh dan niat tanam pokok saja aku tanam pokok. Ini 2 rakaat mengikuti. Jadi nak jadikan dia ibadat, kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Maka dia jadi ibadat. Maka selama mana tuan-tuan sekalian, burung alam dapat karbon, kita dapat oksigen dan sebagainya kan? Selama itu tuan-tuan sekalian, kita memudahkan urusan manusia. Itu kalau dia faham. Tapi kalau dia anggap benda ni tak ada apa, aku tak tanam pun orang lain tanam, ini masalah. Patut kita fikir, apa aku nak tanam? Bukan akal aku tak tanam, orang lain tanam. Itu jadi begitu. Nah, macam kita nak buang sampah juga. Nah, kita buang sampah. Dia orang tegur, tak boleh buang sampah. Kalau tahu sampah, dia fikir nak buat apa? Nah, tapi cuba kita fikir, kebersihan itu iman. Jadi bila kebersihan itu iman, kita akan mikir. Masuk bilik air, tengok kotor, kita boleh jiru-jiru segala ada yang kotor. Kalau semua orang fikir macam ni, kita tak akan berasa jemu dengan apa yang kita buat, dan kita akan sentiasa fikir, apa lagi yang aku nak buat. Tuan-tuan sekalian, sebab tu ibadat dalam Islam ni susahlah macam mana. Bila kita boleh buat dengan baik, kita tak akan rasa susah. Kerja haji, siapa-siapa yang pernah pergi haji lah, tak ada kerja haji yang senang. Kau bayarlah 100,000 kekeh pun. Tawaf sesak, sa'i sesak, melontar sesak, semua sesak. Betul tak? Kau bayar 100,000 pun kekeh. Kau berlonggok situlah juga. Kau nak naik JMC daripada Mina pergi ke Mekah. Tak bergerak, dia kau jalan kaki. Nak ngejar ke lepas kita bermalam kan? Atau kita nak buat pula tawaf haji, tak haji, kena pergi ke haram balik. Perjalanan dia tak jauh, 2-3 km. Kau mentang-mentang kau bayar JMC kan, naik JMC, kau duduk atas tu. Tak bergerak lah kau. Dia berjalan didik pula. Sesak juga. Tetapi, lepas balik haji, kebanyakan kerinduan tu datang balik. Padahal susah. Buat apa lagi susah? Nak bermalam, nak mabit, kutip batu. Lebih baik kutip moderian. Mana? Siang musang king, malam king tak ada, tinggal musang. Saya telefon kawan saya, dia ada madrasah di kat Bentong tu. Sampai tur Bentong ada madrasah. Saya daripada Kuantan. Telefon dia, Ustaz, ada musang king ke? Sebelah lebih lah. Tak seharap Ustaz. Musang ada, king dah tak ada. Malam-malam macam mana tu kan? Jadi, nak sebutnya tadi, bila kita faham itu, kita akan rasa seronok lah. Sebab ibadat dalam Islam ni susah macam puasa lah. Macam puasa kan? Susah puasa ni. Berapa tuan-tuan sekalian, guling lapar kan? Dahaga. Tapi terlihat kita nak buat puasa sunat, puasa 6, kita buat dah. Jadi begitu keadaan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala menganugerahkan kemudahan pada kita. Jadi apa-apa pekerjaan kita, untuk tidak memboringkan kita, maka kita menjadikan dia sebagai ibadah. Kerana ibadah itu biasanya tidak akan memboringkan. Kenapa kita mesti boring bayar zakat? Kita tak pernah, aku boring betul bayar zakat. Mana ada? Sebab dia nak jadikan ibadah. Jadi kita akan hilang gibah kita. Kita akan move. Sebab kita fikir, apa aku nak bawa? Harta aku ni. Yang ada dalam poket aku ni, belum tentu hak aku lagi. Yang aku derma, yang aku infak, itulah yang aku bawa di depan Allah Ta'ala. Kalau kita fikir ini, tuan-tuan sekalian, maka tak timbul gibah kita dan kita akan terus move. Hari ini, minggu ni RM1, minggu depan RM2, Jumaat depan RM5, Jumaat depan satu lagi RM10. Sebab apa? Kita tahu bahawa Allah Ta'ala tidak akan menzalimi setiap amal yang disuruh buat.
Allah takkan miskinkan orang yang menginfakkan harta ke jalan Allah. Sebab tu kita tengok orang yang hebat-hebat, dia hebat sumbangan dia, tuan-tuan sekalian. Hebat sumbangan dia. Baik ya? Saya nak sebut satu contoh lah, tuan-tuan. Saya kan ada madrasah. Saya sebut dalam kuliah saya di tempat tu, saya nak buat masjid dalam sekolah, dalam kompleks sekolah saya nak buat masjid. Ya, jadi jumlah dia saya kata 850,000. Jadi, saya lepas umum tu, lepas main syak, pak, tepuk tu orang. Ustaz, sini sekarang. Saya tak kenal dia masa tu. Dan untuk demo dah lah, saya bagi semua. Berapa? 850,000. Seorang. Tapi, tuan-tuan sekalian, duduk sebulan lepas tu, alhamdulillah Ustaz, doa apa? Dapat projek baru. Berapa? 3 bilion. Mana? Kita nak mengaitkan besar, umpan mesti besar. Nak dapat ikan temelian 5 kilo, kau bubuk cacing. Mana boleh? Ada orang dapat temelian, apa tu, umpan cacing. Mana ada bro. Dia tahu saya duduk tepi sungai. Paling tidak pun perut ayam tu dah sekalian. Jenis mancing ni lah. Jadi tak mungkin tuan-tuan sekalian. Kan? Macam tuan-tuan sekalian nak pick up orang perempuan kan. Takkan begitu kelas. Paling-paling iPhone. Nak, ada kelas Nak, Masya Allah. Jadi begitu. Jadi keboringan, ya, kalau saya boleh guna istilah keboringan ni, boring dimasukkan penambahan ke, jadi keboringan. Dan untuk kita lebih move dalam perubatan kita, yang keempat, yang ketiga, keempat, sekalian, adalah dengan kita sentiasa berdoa kepada Allah agar Allah terus memberi kekuatan kepada kita untuk melakukan sesuatu kebaikan. Saya sebut di awal tadi, kita tidak boleh buat baik kalau Allah tak izinkan kita. La haula wala quwwata illa billah. Kita tak boleh buat baik kalau Allah tak bagi kita. Maka sedangkan kebaikan tu yang kita nak bawa jumpa Allah. Jadi macam mana cara dia? Kita doa dengan Allah. Ya Allah, berilah kepada aku kekuatan untuk aku buat baik, dan tolong beri kekuatan agar aku dapat mengelakkan kejahatan. Kejahatan di sini termasuklah gibab, tuan-tuan sekalian, boring dalam amalan. Itu adalah apa tu, kejahatan yang kita nak hindar. Biar Allah Ta'ala bagi kita semangat. Nampak? Maka untuk melahirkan itu, tak ada lain. Kita mesti ingat kepada mati. Dia tak lagi. Kalau kita ingat mati, ibu sekalian, kita gibab tak baca Quran? Kita takkan gibab baca Quran. Sebab kita tahu Quran tadi akan menyinari kubur kita. Nabi SAW menyebut, sebaik saja jenazah dia letak di atas usungan, maka ada dua manusia, kata Nabi. Yang pertamanya, dia akan menjerit, memaki-maki orang yang pikul dia. Kau nak bawa aku ke mana ni? Celaka kau. Aku tak nak ke sana. Sebab apa? Allah dah tayang. Dah dia nampak. Orang lain tak nampak. Dalam kubur tu dia nampak ular, dia nampak kala jengking, dia nampak api yang menjulang, dia nampak kubur tutup buka, yang sedang menunggu. Maka kita fikir, aku nak gibab kan? Yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur, Quran yang kita baca. Misalnya contoh, bila kita masuk dalam kubur, kita akan dibicarakan. Atas dunia, kita akan lantik lawyer, akan lantik peguam nak bela kita. Nah, kita terus cakap-cakap tak pasal. Hakim tak nak dengar cakap kita. Kau mesti melalui peguam. Dalam kubur peguam kita siapa? Dan sekalian, Nabi sebut yang akan membela kamu ialah suratul mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. 30 ayat saja. Boring kalau Ustaz 30 ayat. Kau boring, kau fikir kubur. Siapa nak tolong kau? Nak cerahkan kubur? Pak mertua saya TNB Ustaz. Pak mertua, kalau pak bapak kau tahan juga. Pak mertua TNB. Takkan tak boleh berubah 2-30 watt.
Jadi kita mikir gitulah, kita takkan boring lah. Kita akan paksa. Paksa tu nama move tadi tu. Tuan-tuan sekalian. Nah, jadi begitu kita bangun pagi nak kerja malas dah. Oh, malam tadi tidur lewat. Ha? Tengok washing main. Nah. Tapi mikir, bos kata kau ke sehari lagi kau datang aku buang kerja. Pergi lalu. Pergi lalu sampai awal pada bos tuan-tuan sekalian. Sebab apa? Itu yang memovekan kita tadi tu. Jadi macam tu juga. Engkau boring baca Quran ni. Kau ingat, siapa nak nyelamat kau dalam kubur? Siapa nak nyelamat kau? Anak-anak ada, tuan-tuan sekalian. Anak-anak ni, ketiga ulama' membahaskan hadis. Bila mati anak Adam, terpotong amalan. Ulama' bahas hadis ni, kita selalu dengar dah. Pertama, sedekah jariah. Kedua, ilmu manfaat. Ketiga, doa anak yang soleh. Pernah tak kita tanya, kenapa doa anak soleh duduk nombor 3? Kenapa tak letak nombor 1? Kita tak pernah tanya kan? Sebab apa kita tak tanya? Ya, kita tak tahu nak tanya. Nak tanya, kita tak tahu nak tanya benda. Jadi ulama' kata, anak yang soleh, doa anak yang soleh tadi, dia bukan doa anak. Kalau semua anak boleh doa, tak payah ada doa waladun solehun. Tak payah, cukup waladun saja, anak saja. Tapi kenapa ada soleh? Bermakna, doa anak yang soleh adalah bonus. Siapa kita nak banding Nabi Nuh yang anaknya kufur kepada Allah? Siapa kita? Apa jaminan anak kita jadi yang macam kita nak? Jadi sebab itu bonus. Jadi Allah Nabi letak nombor 3. Supaya apa? Nombor 2 tu kamu boleh cipta sendiri. Sedekah jariah atas kita. Duit dekat dompet kita. Kita sendiri yang akan ada. Nak tak nak kita. Keluar masuk. 10, 5, RM1. Atas kita tak? Atas kita. Sebab apa? Atas kita. Beli rokok bukan atas kita. Beli rokok atas harga rokok. Kita boleh pilih ke rokok. Contoh dahil, contoh 20 batang, berapa ringgit? Kau orang pernah beli lah kan? Kita ambil lah RM17, betul dah. RM17. Laki-laki dah tahu, dia tahu dah ni jerat ustaz ni. Kalau aku jawab, confirm kena. Kau merokok ke? Tak ada tahu. Ya, tapi orang isteri perempuan ni dia memang dia jujur tuan-tuan. Dia jujur. Jujur. Orang perempuan ni jenis jujur tu maksudnya. Sebab itu jarang kita tengok orang perempuan ni lari daripada laki dia. Yang banyak laki dia lari. Baik, ni aku lemah selama kat kamar ni. Baik. Jadi, rokok tadi, kita dipaksa. RM17, kita kena bayar RM17. Kita tak rasa apa-apa kan? Tak rasa apa-apa pun. Ya? Tapi bila derma, sebab kita tak nampak benda yang kita beli. Nampak dengan iman. Rokok nampak dengan batang rokok tu. Jadi kerana itu, apabila Allah Subhanahu Wa Taala dah bagi tahu, tak? Atas kamu lah sedekah jariah. Ilmu manfaat sama juga. Nah, dahlah kita tak sebarkan ilmu melalui makhluk ni. Tuan-tuan, kita sebarkan fitnah pula. Cukup Nabi kata seorang itu dinamakan pendusta, pembohong apabila dia menyebarkan apa yang dia dengar. Cukup pendusta Nabi kata, pembohong, penipu. Dapat dulu dengarlah. Sekarang dapat forward. Baguslah tu. Dia ambil daripada grup sebelah. Tak kira kau belah ke atas ke apa. Kalau kau dah tak ada kena-mengena, buat kau forward ke apa? Cukup Nabi kata dia dianggap sebagai pendusta bila dia menyebarkan ataupun menyampaikan apa yang dia dengar. Sekarang ni bukan dengar, dapat ke forward. Cukup. Jadi sekarang ini, ilmu yang manfaat, itu kita yang buat. Kita nak belajar atas kita tak nak belajar pun atas kita. Atas ilmu, siapa paksa ni? Tak ada paksa. Cuma keluarkan iklan, ada. Hari ni ada ceramah. Ustaz handsome begini. Datanglah. Nak datang. Tak datang, tak apa. Pilihan kita.
Tetapi anak yang soleh ini adalah bonus daripada Allah. Sebab tu dia letak nombor 3. Kita nak kata apa? Tak apa Ustaz, anak saya ada doa. Mujuk anak ke doa. Kenapa anak kau tak doa? Yang pernah saya sebut kat sini, wallahualam, sebut ke tak remeh. 10 tahun dia berniaga. Setiap bulan dia akan peruntukkan 10,000 surau, abaya, api air surau. Gaji Pak Imam, guru tahfiz, anak yatim. 10 tahun dia berniaga, setiap bulan dia akan hantar. Ditakdirkan hari itu dia meninggal dunia. Perniagaan dia ambil oleh anak perempuan dia. Selang 3 bulan, anak dia turun di semua tempat, potong semua. Surau yang biasa bapak dia bayar elektrik, dia buang. Cikgu-cikgu yang ditaja gaji oleh bapak dia dulu, dia buang. Tuan-tuan sekalian, dahlah pahala tak hantar, potong jariah bapak. Ini yang kita kena ingat. Anak ni bonus. Wa imma jadi baik, alhamdulillah. Kalau anak kita anak yang soleh, alhamdulillah ada doa. Kalau anak kita anak yang taleh, kita tunggu. Macam disebut mengai-ngai atas kubur. Mimpi seorang wali Allah. Dia tengok ada ahli kubur, mengai-ngai. Seolah mengai. Ada satu lagi relax, dia tuan-tuan sekalian. Ahli kubur tadi tengok Olimpik ni. Lalu dalam mimpi tersebut, ya mimpi tak boleh jadi hujah. Tetapi kalau mimpi itu berbetulan dengan dalil, apa masalah kita nak terima? Kan? Lalu dia tanya, kenapa aku tengok semua ahli kubur lain mengai-ngai seolah-olah mencari sesuatu, sedangkan kamu aku tengok relax saja. Jawab ahli kubur tadi, kau nak tahu cerita, kau pergi pasar, cari seorang penjual daging. Terjaga tidur, besok dia pergi. Ni kita boleh sebut dalam Ihya, kita akan jumpa, kita tasawuf, kita akan jumpa cerita-cerita macam begini. Lalu dia jumpa, dia tengok jauh. Lepas-lepas dia potong daging, dia jual. Kemudian dia duduk, dia baca Quran. Dia potong lagi, ada orang beli, duduk Quran. Lalu dia tanya, datang dekat, apa kau buat? Kau baca Quran. Ya? Kau ada tak orang meninggal? Dia kata, ada bapa aku. Malam tadi aku mimpi tu. Bapa engkau duduk tenang atas kubur. Apa yang kau buat? Dia kata tak ada apa. Ketika aku berniaga, aku lillahi ta'ala. Setiap kali aku jual daging, kalau sekilo orang beli, aku lebihkan 1 gram ke 2 gram, aku niat sedekah atas nama bapa aku. Sebab tu bapa aku tak perlu mengai-ngai mengharapkan doa minal muslimin wal muslimat. Kan kita doa tu, ya Allah kau ampunkan dosa orang mukmin. Ramai mana? Maka mencari-cari, dapat, tak dapat lah. Tapi bila ada anak yang setiap tahil tadi, setiap gram, 1 kilo dia lebihkan 1 kilo 2 gram. Dan tuan-tuan sekalian, 2 tu dia niat sedekah untuk bapak dia. Ini mimpi. Mimpi tak ada jadi hujah. Tapi Nabi pernah jawab soalan anak muda. Anak muda tanya, ya Rasulullah, bapa aku dah meninggal dunia, macam mana aku nak tolong dia? Antara 3 perkara yang Nabi sebut pada budak muda tadi, kamu melakukan infak di atas nama mereka yang telah meninggal dunia. Betul tak dengar hadis? Ya mimpi tak ada jadi hujah. Tapi bila mimpi berketepatan dengan hujah, Al-Quran dan Sunnah, maka tak ada masalah untuk kita nak terima. Anak kita macam mana? Tolong jangan penipu diri sendiri, tuan-tuan. Mengharapkan sisik dari ikan keli. Dah tahu anak kita semayang pun susah, masa kita ada. Apa jaminan dia senang semayang masa kita mati? Kalau ini kita faham, kita takkan jemu hantar anak kita pergi ambil pendidikan agama. Nah, sebagaimana kita tak jemu hantar anak kita ambil tuition matematik, sains dan sebagainya. Bukan tak penting, kita imbangkan benda tu macam tu. Terutama kita tak. Kita hari ni minta maaf tersebut dia tak. Kita kadang-kadang terasa kurangnya agama kita kan. Tapi meletakkan kesalahan, kenapa mak tak hantar saya agama? Itu bukan penyelesaian. Yang berlalu, biarlah berlalu. Yang kita nak fikir hari ini. Hari ini kita nak buat perubahan. Perubahan itu atas diri kita. Untuk nak buat perubahan, jangan ada sifat ghibah. Untuk kebaikan anak kita. Anak kita jadi soleh, kebaikan untuk kita. Anak kita jadi toleh, macam tadi lah. Dah lah kau tak sedekah bapa kau. Jariah bapa kau yang dulu kau potong habis. Kalaulah ditakdirkan wal'ayazubillah, jenazah tadi boleh balik ke dunia, mesti dia akan menangis. Tapi macam mana? Ada. Jadi inilah yang saya sebut tadi, ya.
bahawa kita kena ingat untuk nak menghilangkan kejemuan kita nak suruh kita muh dalam beramal, kita ingat bahawa kita nak mati dah. Banyak mana pun harta kita, tuan-tuan sekalian, Allah takkan pandang. Allah tak pandang apa yang dia bagi. Tapi Allah pandang bagaimana kita guna apa yang dia bagi. Betul Allah pandangkan harta kita? Tak pandang. Aku yang bagi kita tu. Yang Allah nak pandang, macam mana kau guna harta? Itu yang Allah pandang. Nah, Allah nak pandang cantik kita. Pandang cantik kita. Sebab aku yang bagi. Masa kau cantik tak apa. Aku tarik sikit. Aku tarik. Bagi darah naik sini. Erok selalu mulut. Nah. Yang Allah nak tengok, macam mana kau guna cantik kau. Kalau kau guna untuk suami kau, dapat pahala. Kalau kau guna untuk bangla, dengan suami kemarin susah nak senyum. Bangla, adik manis, senyum lagi. Jadi begitu. Dia cantik kan? Jadi suami kita nak tengok kita, tapi dia malu nak cakap. Suami kita ni. Sebab tu kadang-kadang dia cari idea. Macam mana nak tengok suami dia, isteri dia cantik kan? Tu yang dia ajak pergi makan kat luar. Kenapa bila suami kita ajak kita makan kat luar? Sebab nak tengok kita cantik. Makan di rumah tak cantik. Makan baju t-shirt 3.10. T-shirt 3.10. Masuk sekali mesin basuh lembik kolek-kolek. Itu yang kita tunggu laki kita makan kat pintu. Sebab dia Allah dia kata, ni sini kuning. Sebab tu dia nak minta sepengkuannya lawa lah sikit, dia takut berasa hati. Suami dah kan? Jadi dia mikir ke mana nak tengok suami isteri aku cantik ni. Tu dah ajak makan kita. Tak seronok dia makan lalu makan. Bukan kena masakkan. Kan suami isteri kita cantik. Yang gincunya, Masya Allah, maskaranya Allah. Sini merah, sini hijau. Ya? Itu sebagai logik. Ya? Jadi kita mikir, Allah Ta'ala, dia tengok ke pangkat kita? Tak tengok. Tak tengok pangkat kita. Tapi bagaimana kau gunakan pangkat kita? Sebab tu tuan-tuan sekalian, Nabi ni tak ada orang jawatan tinggi pada dia. Melainkan, apa tu? Allah Ta'ala lah. Tapi Nabi, walaupun dia kedudukan Nabi tu tuan-tuan sekalian, dia tidak rasa apa pun dengan Nabi. Sebab tu dia semayang sampai bengkak kaki. Kalau dia kata aku Nabi semayang buat benda. Jadi tak. Dia tetap juga semayang sebagai syukur sebab Allah jadikan dia Nabi. Semayang sampai bengkak-bengkak kaki. Begitu juga tuan-tuan. Nabi ni, dia hantar jenazah isteri dia masuk dalam lahat. Suami kita agak-agak akan hantar tak jenazah kita ke lahat. Yang tak ada jawatan tak pula. Yang jawatan tinggi-tinggi, mak pun dia tengok je. Dah tahu nak hantar mak ke kubur, pakai baju Melayu sepasang buat. Engkau turun situ, who are you? Hebat sangat jawatan kau. Nabi tu lebih hebat berjawatan kita. Turun hantar jenazah, bukan mak dia. Mak saudara dia, mak Sayyidina Ali. Ketiga mandi Nabi tengah baca-baca, bagi apa tu hadis, sampai Jibril bagi tahu, wahai Rasul, wahai Muhammad, ibu kamu telah meninggal dunia. Dia tak ada mak tuan-tuan kan? Mak dia meninggal masa umur dia 6 tahun. Siapa bela dia? Mak Sayyidina Ali. Mak saudara dia. Berhenti kelas, pergi terus ke rumah mak dia, ambil jenazah selesai tuan-tuan sekalian apa? Dia bawa turun ke lahat. Kadang-kadang kita, mak kita pun kita tak nak. Culas nak turun. Tu mak kita. Kalau mak kita tak turun, apa jaminan ibu-ibu sekalian, suami nak turun? Nabi dengan tangan yang suci tadi turun bawa jenazah isteri dia. Apa dia kata? Ya wahai tanah, yang masuk ke perut kamu ini adalah isteriku. Nampak macam satu rintihan, tetapi ulama kata ialah satu doa. Tolong terima dia baik-baik.
Jangan sakiti dia kerana dia dah terlalu banyak berasa sakit menolong dakwah aku. Tuan-tuan, jaminan mana? Ini kita fikir. Kita gibah nak bagi pendidikan agama pada anak kita. Kita gibah. Akhirnya kita rasa. Kita akan rasa. Tuan-tuan bayangkan. Kita orang mandi jenazah kita. Kita nampak mana anak aku. Sibuk. Orang cari pahala untuk mak kau. Kau sibuk cari Pokemon. Masa sembahyang, kita tengok lagi mana anak aku. Tak ada seorang pun, tuan-tuan sekalian. Sibuk duduk belakang-belakang. Duduklah depan kalau tak jadi imam pun. Apa punca dia? Gibah hantar anak agama. Rasa tak penting. Tak ke mana pun orang agama ni. Paling-paling jadi ustaz. Agama ni bukan untuk ustaz. Kalau agama ni untuk ustaz, sembahyang untuk ustaz je lah. Engkau orang tak sembahyang. Tapi sembahyang juga. Agama kena ikut juga. Cuba pesan ke suami. Berani pesan. Bang, besok saya mati, tolong masukkan jenazah saya dalam lahat. Pesan, biar terkejut laki kita. Nak suruh mandi tu susah lah ya. Tapi saya nak pesan pada suami ya. Tak berasa apa ke orang bagi mandi mayat bini kita? Tak berasa apa? Orang pegang aurat dia. Tak berasa apa? Mana perasaan kau? Nabi tak mandi pun jenazah Khadijah. Kita alasan kan? Alasan pandai hak kita ni. Nak, macam mokok. Tak ada berhenti mokok. Saya kan tak mokok. Tak ada idea. Kalau merokok tu beri idea, ramai orang merokok tu berjaya. Nampak Terus kan? Pandai aku dah alasan. Cari hujah tu. Kalau kita kenapa Nabi tak mandikan Khadijah? Tuan-tuan sekalian, Nabi ni bila dia buat, dia ada nilai hukum. Kalau Nabi mandikan jenazah Khadijah, silap-silap ulama kata wajib suami mandikan isteri. Kau nak kata apa? Kau nak mandi sendiri pun malas. Jadi bila Nabi tak mandi, ringanlah sikit kita kak oi. Ringan sikit kita kalau Nabi mandi, ulama kata wajib. Nak kata apa kita? Tapi apa perasaan kita? Walaupun perempuan yang mandi kepada bini kita, dia pegang aurat bini kita. Kau tak rasa apa-apa ke? Kau panggil perempuan. Ini perempuan. Dia pegang badan bini kita. Kita marah tak? Macam betul. Ayalah pegang tempat-tempat yang tak sepatutnya kan? Kita marah kan? Kita marah. Walaupun masa tu kita yakin bini kita akan tepis. Betul tak? Mari perempuan pegang tempat yang tak sepatutnya. Bini kita akan tepis kan? Kita boleh bergantung dengan dia. Ketiga, isteri kita mati, masa bila dia nak tepis orang pegang dia. Kita lah tolong jaga maruah dia. Ingat bapak-bapak semua. Boleh berpesan, bang, kalau saya mati abang tolong mandikan jenazah. Biar terkejut dia, biar dia belajar. Bagaimana cerita? Seindah takdir cinta. Dia cabang kau nak kahwin aku kan jadi imam. Betul tak? Akhirnya daripada gangster, mati di Mekah. Itu cerita lah cerita. Saya tu bukan nak tengok sangat pun. Penulis buku tu, Kamsiah Abu tu anak murid saya. Novelis tu. Ustaz tengok tak? Tengoklah saya. Dia ada buku baru. Dia bagi saya buku baru. Kemungkinan ada dah permohonan nak buat filem. Ya? Rinduku Ustaz Handsome. Ada lagi cerita saja. Sebab juga aku memang tak baca. Jadi pesan kat laki kita, biar mandikan jenazah kita. Sebagaimana walaupun perempuan yang mandikan kita,
Paling-paling tidak kalau anak-anak kita tahan lagi kan? Ini orang lain, orang asing pegang tubuh bini kita. Lebih malang lagi masuk kubur, orang lain turun dalam kubur, laki kita tak turun. Sedih kita tuan-tuan sekalian. Jadi nak mengelakkan ghibah, fahamkan suami agama, fahamkan isteri agama, sebab mereka adalah benteng yang ada bonus yang akan Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi kesimpulannya tuan-tuan sekalian, sebelum saya buka 5 minit soalan jawab ialah untuk kita tidak ghibah, untuk kita tidak untuk kita terus nak melakukan kebaikan, ingat itulah sahaja yang kita nak bawa balik jumpa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sementara kita ada umur, kita guna umur baik, sihat kita buat baik, ada kekayaan harta kita buat baik, ya. Ada pangkat kita guna untuk buat baik supaya kita tak menyesal bila semua tu hilang daripada kita. Kita tak mahu besok tuan-tuan sekalian kita dah miskin, seronoknya kalau aku kaya aku boleh ni. Sedangkan masa kita kaya kita lupa pada Allah. Seronoknya aku masa pangkat dulu aku menyenang gini-gini, sekarang aku tak ada pangkat. Maka penyesalan itu sudah tidak guna. Muncullah dia kata, ya Allah aku menyesal aku dah mati. Kalau aku hidup aku boleh beramal. Semua bohonglah. Bahkan malaikat ketiga mana kita bisik malaikat nak cabut nyawa kan. Dia bisik, oi, kat. Malaikat. Tolong minta dengan Allah tangguhkan sekejap aku nak beramal. Malaikat ikut dah. Malaikat dekah. Berapa tahun kau nak? Berapa tahun kau nak? 60 tahun tak cukup. 70 tahun tak cukup. Nak minta tangguh lagi daripada Allah. Tak cukup 64 tahun. 74 tak cukup lagi. 80 tak cukup lagi. Kena maki ya tuan-tuan. Sebab tak ada artinya. Maka itulah nak menghilangkan kegibaban dan juga tuan-tuan sekalian. Untuk kita nak mula. Kan? Itulah perkara yang sebut pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat ni. Biarlah ketawa kita, ketawa yang beri kesedaran pada kita. Bukan ketawa yang menghitamkan hati kita. Ya, gurau-gurau kita, gurau yang mengingatkan kita sebagaimana Nabi bergurau mengingatkan sahabat-sahabatnya kepada Allah. Mudah-mudahan gembira kita, tenang kita, syahdu kita akan dijadikan ibadah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jazakumullahu khairan. Kita serahkan kepada pengurusi untuk kita buka soalan. Jazakallahu khairan. Kita buka untuk soalan dalam masa yang berbaki. Soalan. Assalamualaikum Ustaz. Silakan. Ini mengenai sedekah jariah ni. Saya selalu dengar kalau anda sedekah dengan memberi duit untuk orang nak minta pinjaman sebab dia memerlukan, lebih elok kita beri duit tu untuk meminjam kepada orang tu. Ya. Tapi bila saya dengar sedekah ni, selalunya orang tu 200 kali ganjaran. Banyak saya jadi kata. Ya. Sebab pinjaman ni tak pernah pula ada apa-apa dia punya. Dalil. Baik. Soalannya baik. Jadi dia begini. Apa maksud sedekah? Saya terang ya. Jadi sedekah ni kita tengok kepada tujuannya. Apa tujuan sedekah? Menolong orang yang memerlukan. Faham? Jadi sebab tu sedekah tu bukan mesti kita bagi harta saja. Nyuruh orang baik sedekah, tegur orang mungkar sedekah, subhanallah sedekah, alhamdulillah sedekah. Dari dalam sudut membantu ini memang Nabi kata keutamaan bila kita boleh bantu wa imma itulah lebih utama. Sebab itu memberi kepada orang yang meminta lebih utama kita bagi kepada secara umum. Ada? Contohnya ada orang minta. Saya ni contohnya lah masalah dia nak tipu tu bab lain ya. Cerita dari sudut dia punya apa tu? Basic problemnya tu. Ya. Jadi nak minta. Dalam masa yang sama ada tabur masjid, ada satu dia kata saya ni keperluan sangat anak, lebih diutamakan kepada memberi. Sebab kita tahu kenapa kita bagi. Yang ni kita letak umum saja. Ya. Jadi dalilnya tu memanglah dalil secara khusus tak ada. Tetapi cuba kita tengok Nabi sebut dalil umum. Nampak? Bila kamu beri hutang kepada seseorang, lalu kamu menangguhkan pembayaran hutang kerana kamu tahu dia susah, itu lebih baik daripada kamu. Maknanya kita bagi pinjam juga, itu pun sebagai kebaikan dan itu juga disebut sebagai amal jariah juga. Dia bukan mesti bagi infak gitu, kita bagi pinjam pun sama amal jariah jugalah, tuan-tuan sekalian. Ada? Bahkan kalau orang tu susah, kita menangguhkan dia bayar balik tu, itu lebih baik kata Allah Subhanahu Taala. Sebab apa? Allah bila kamu menangguhkan dengan sebab itu, Allah akan menangguhkan juga. Allah akan malu dengan kamu kata Nabi. Malu nak azab kita.
Allah bila nak cabut nyawa beriman ni dia malu. Sebab kenapa aku mesti cabut nyawa dia kan? Sebab dia buat baik, dia sembah aku. Allah malu dengan kebaikan yang ada kita. Wallahu a'lam. Dia sama juga kita minum air dengan selawat kan. Ada setengah ustaz kadang-kadang dia semangat. Mana ada Nabi suruh selawat minum air? Bid'ah. Maksud ngata. Memang Nabi tak kata, wahai orang beriman, selawatlah kamu ketika minum air. Memang tak ada. Tapi Nabi suruh selawat. Mana-mana tempat, selagi benda tak ada dalil haram, kita selawatlah. Jangan masa nak minum air penawar, selawat. Nak ni kena minum, dengan selawat Ustaz. Bila air jampi nak ngalau hantu. Lebih baik kau baca dulu sebelum hantu masuk kau. Wallahu a'lam. Lain sila, puan. Ustaz tadi Ustaz ada cakap pasal ilmu yang bermanfaat tu kan. Kalau kopi daripada grup sebelah tu bukanlah dikategorikan sebagai ilmu yang bermanfaat. So apa ilmu yang bermanfaat daripada Tak maksud daripada yang ambil bergrup sebelah tu, kalau yang kita forward tu tak ada manfaat. Gosip, tuan-tuan sekalian ya. Benda yang kita tak pasti kesohihannya. Tapi kalau sebelah tu, contohnya apa dia? Orang tu forward ke kita hadis kan. Gini-gini. Kita forward ke orang lain pula. Maka itulah ilmu manfaatnya. Yang tak makna gosip. Tapi Ustaz kalau saya macam hadis ke apa tu, kita kena verify dulu. Kena mesti kena cari. Kalau kita rasa tak yakin, ya tanyakan ustaz-ustaz siapa-siapa. Kalau kita boleh rujuk, kita boleh rujuk. Tak? Itu kena pastikan juga. Banyak kadang-kadang ada hadis kan, siapa yang memberitahu kepada sahabatnya hari ini adalah bulan Syaban, dia akan mendapat pahala gini-gini. Masya Allah, beritahu pun dapat pahala dah. Kalau beritahu Ramadan, tak apa Syaban. Kan pelik tu kan. Agama ni kan nampak pelik, kau kena tanya lah. Kena pelik tanya. Contoh orang kata kau ni tak payah semayang dah. Kan pelik kan. Nabi semayang, tiba-tiba kau tak payah semayang pakai niat. Pelik kan. Agama ni dia tak lari pada akal, walaupun tak semua agama disuka dengan akal. Ya Kak ya? Baik, wallahu a'lam. Sila. Ustaz tadi Ustaz kata nak suruh para suami mandikan jenazah isteri kan? Bukan ke nanti jenazah tu diambil Wudu anak-anak ada. Ambil orang perempuan lain. Kalau kita nak mengelak khilaf. Tapi kalau ada juga pendapat, kan tak batal wudu suami isteri itu. Tapi kalau kita nak mengelakkan khilaf, anak perempuan kita ada, anak lelaki kita ada, ambil wudu. Itu yang penting korang wasiatkan benda tu pada lelaki yang korang balik macam boleh? Biar orang belajar benda jenazah. Ini mandi budak kecil. Benda jenazah ni mana senang ni. Paling senang. Kita mandi budak kecil susah kan? Budak gulupur. Mandi mayat ni dia diam. Last kali saya juga tanya. Mesti tanya. Ni makna dia. Okey, sila. Hadis yang mengatakan 3 amalan tadi itu yang memberi manfaat untuk anak ada. Menyebut hadis anak yang soleh ya. Kalau dia tak ada anak, dia ambil anak akal tu. Maknanya dia sebut anak yang baik. Ada dua pendapat sini. Pertamanya anak lah. Sebab tu antara hujah kenapa anak tu duduk nombor 3. Maknanya ada orang yang tak ada anak. Jadi tak perlu ada anak. Kalau kamu dah pilih dua benda atas depan tadi, tak perlu ada anak. Sedekah jariah kamu buat, ilmu manfaat kamu sebar, tak ada anak pun tak apa. Ya, anak tu bonus satu. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, termasuklah anak yang kita jaga. Anak susuan, anak angkat yang kita jaga dengan tidak melanggar batas syarak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya lebih cenderung kepada pendapat yang pertama. Tapi kena beritahulah dua-dua tak ada. Jadi yang kedua tu kata anak. Contoh tu. Orang mati syahid. Nabi kata kan, anak syahid. Perempuan yang mati tanpa dia kahwin. Dan dia jaga maruah dia. Mati dia syahid juga. Nampak tak? Sebab Allah Maha Adil. Ada. Orang yang kahwin ada anak, ada suami boleh doa. Perempuan tak kahwin, Allah takdirkan dia tidak berkahwin, tuan-tuan sekalian. Tetap dapat pahala syahid juga. Dengan adilnya Allah Subhanahu. Jadi kalau kita tak ada jodoh, tuan-tuan sekalian, tak apalah. Jodoh kita ada di
di akhirat insya-Allah. Kita jaga maruah kita, kita doa ya Allah ya nak. Siapa tak nak suami tuan-tuan sekalian, siapa tak nak isteri? Tak nak. Cuma tapi ketentuan Tuhan tu ada dah. Insya-Allah tuan-tuan sekalian akan dapat mati syahid juga insya-Allah. Jadi wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anak tu tak ada anak tu lelaki, perempuan tu, anak perempuan tu. Dan sama dia walaupun dia sebut waladun. Waladun dengan makna anak lelaki. Tapi kaedah bahasa Arab bila sebut waladun dia termasuklah bentun juga, anak perempuan. Tak kisah anak. Ya, alhamdulillah. Kami masa dah. Ya, mungkin kita tutup dengan doa selamat pada Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khasyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat dan doa yang tidak kau terima ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jaga perhimpunan kami pada tengah hari ini, perhimpunan yang kau rahmati. Perpisahan kami selepas ini, perpisahan di bawah keampunan rahmat-Mu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kejadikan dosa-dosa kami penyebab kau tak dengar permintaan kami ya Allah. Tolong dengar permintaan kami dan makbulkan hajat kami ya Allah, kerana tidak ada tempat melainkan padamu kami mohon ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadikan dosa-dosa kami penyebab kau buka aib kami ya Allah. Tolong tutup aib kami masa kami hidup ya Allah. Tutup aib kami masa kami mati ya Allah. Dan tolong tutup aib kami masa kami bangkit bertemu denganmu ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, jangan kau jadilah kejahatan dan dosa-dosa kami yang lalu diwarisi oleh anak-anak kami ya Allah. Ya Allah tolong jadikan kami isteri yang baik kepada suami-suami kami ya Allah. Tolong jadikan kami suami yang baik kepada isteri-isteri kami ya Allah. Dan tolong jadikan kami mak bapak yang baik kepada anak-anak kami ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Akramal Akramin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana kau lapangkan bumi ini kepada makhluk-makhluk-Mu ya Allah, tolong lapangkan kubur kami walaupun amalan kami amat sikit ya Allah. Ya Allah, sebagaimana kau terangkan bumi ini dengan cahaya matahari dan bulan ya Allah, tolong terangkan kubur kami walaupun amalan kami amat sikit ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah anak kami anak yang saleh dan salehah ya Allah. Anak yang boleh memandikan jenazah kami ya Allah. Anak yang boleh mengapankan jenazah kami ya Allah. Anak yang boleh memikul jenazah kami ke kubur ya Allah. Anak yang boleh memasukkan jasad kami ke lahat kami ya Allah. Dan yang paling utama, anak yang boleh mendoakan selepas kematian kami ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.